من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما اللهم آت أنفسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها رب يسر ولا تعسر رب تمم بالخير أما بعد InsyaAllah pada pagi ini, pagi yang mulia, pagi hari penghulu kepada hari-hari yang lain, pagi Jumaat, kita mulakan kelas yang pertama secara fizikal, dan kelas pertama di luar daripada ofis Ghulam Ad-Da'wah sepanjang PKP. Tak dengar? Dalam ni ada mic ya? Dia kena pegang tak? Tak ada langsung? Yang ni tak, ni pergi internet. Oh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala yang masih memberi taufik dan hidayah kepada kita semua, yang kerana taufik dan hidayahnya kita berada di sini, di tempat ataupun dalam satu majlis yang Allah redha, yang dipenuhi oleh para malaikat yang melebarkan sayapnya, dan yang makhluk-makhluk Allah sentiasa berdoa kepada mereka yang berada dalam majlis ilmu, termasuklah ikan-ikan di laut. Jadi ini adalah semua nikmat Allah yang kadang-kadang kita tak rasa bahawa inilah nikmat yang terbesar. Nikmat yang terbesar ialah nikmat ilmu. Sebab itulah ayat pertama turun, Allah tak kata is'au fil ardi, pergilah cari rezeki. Sebab rezeki, harta benda, bukan nikmat yang terbesar. Tapi ayat pertama turun ialah iqra', bacalah, iaitu baca dan carilah ilmu. Sebab dengan ilmulah kamu akan jumpa hidayah Allah. Dengan ilmulah kamu akan dapat yang paling mahal dalam hidup kamu, iaitu redha Allah dan juga syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi bila kita berada di sini, ini adalah satu nikmat yang terbesar yang Allah bagi, yang bukan semua Allah bagi. Bahkan yang Allah adalah Allah pilih daripada insan-insan yang betul-betul ada keikhlasan, betul-betul ada keazaman untuk mendapat hidayah. Allah berkata dalam surah Al-Ankabut ayat yang terakhir, cuba buka surah Al-Ankabut ayat yang terakhir. Wallazina jahadu fina, ayat 69, muka surah 404. Wallazina jahadu fina lanahdiyannahum subulana wa innallaha lama'al muhsinin. Maksud dia, dan orang-orang yang jahadu, yang bersungguh-sungguh. Bersungguh-sungguh pada apa ni? Fina. Fina pada kami, kalau terjemah harfiah. Tapi di sini maksudnya lah bersungguh-sungguh untuk mencari keredaan kami, untuk mencari hidayat kami. Maka Allah janji
sebenarnya Allah tak pernah memungkiri janji, dan Allah tak perlu pun. Kalau kita belajar bahasa Arab, dia ada dalam bahasa Arab dia panggil harfut taukid, huruf penegasan. Biasa belajar, biasa dengarkan. Jadi Allah guna huruf penegasan, iaitu la, satu la, yang kedua nun taukid, lanahdiyannahum. Asal fa'ilnya ialah nahdi saja, nahdi, kami akan bagi petunjuk. Tapi Allah nak yakinkan kita sebenarnya Allah tak perlu pun menggunakan harfut taukid, sebab Allah tak pernah mungkir janji, Allah tak pernah berbohong. Yang perlu bersumpah, yang perlu menggunakan huruf penegasan ialah manusia. Kadang-kadang manusia berbohong, kan? Kadang-kadang tak tepat janji. Tapi itulah gaya bahasa Arab. Bila benda tu penting, benda tu besar, maka Allah guna harfut taukid. Dan dua, pasti sesungguhnya kami akan tunjukkan kepada mereka subul. Subul apa makna? Subul jamak, plural kepada sabil. Kalau satu sabil, kalau subul jalan-jalan. Jalan-jalan kami. Makna jalan, bila Allah kata jalan-jalan kami, jalan untuk dapat hidayat tu banyak ke satu? Hidayat tu satu ke banyak? Hidayat. Hidayat satu ke banyak? Hidayat satu ke banyak? Kenapa jawapan lagi ditanya lagi slow jawapannya? Dia bila kita dapat hidayat kena jelas, kena clear, dan kena jawapan tu kena biar terang. Hidayat satu ke banyak? Rupa-rupa ada dua mazhab dalam kelas ni. Hidayat satu je. Hidayat satu je. Tapi Allah kata subulana, jalan-jalan kami, iaitu jalan-jalan untuk dapat hidayat banyak. Kadang-kadang orang dapat hidayat daripada dalam kelas. Kadang-kadang dapat hidayat di dalam masjid, kadang-kadang di pasar, kadang-kadang tengah jalan. Kadang-kadang dapat hidayat di mana? Dalam medan peperangan. Maknanya jalan untuk dapat hidayat ni banyak, menunjukkan apa? Sangat mudah untuk dapat hidayat. Tak perlu kita mesti pergi masjid, tak perlu kita mesti masuk kelas. Bahkan di masjid di zaman Nabi, sekolah pun tak ada, kelas pun tak ada. Tapi ramai tak yang dapat hidayat? Di mana mereka dapat hidayat? Ada yang masa menaiki unta, ada yang masa di pasar, ada yang masa di pertengahan jalan, ada yang masa tengah diikat dalam masjid. Orang kafir yang ditawan dalam masjid kan, dapat hidayat Allah. Tapi sistem kita sekarang, kadang-kadang kita menyempitkan jalan untuk dapat hidayat, iaitu mesti di sekolah, di kelas, di universiti, di masjid. Akhirnya apa? Siapa yang akan jadi mangsa? Siapa akan jadi mangsa yang tak akan dapat hidayat? Kadang-kadang sampai ketua, sampai ke mati. Siapa? Yang tak pergi sekolah, yang tak pergi kelas, yang tak pergi masjid. Betul? Berapa ramai yang zaman Rasulullah tak pergi masjid pun, bila dengar tazkirah Nabi di tengah jalan, dapat hidayat, terus pergi berperang, mati syahid, masuk syurga. Tak pernah pergi masjid. Tapi berapa ramai yang pergi masjid setiap hari berpuluh tahun, tapi akhirnya masuk neraka? Kan? Sebab apa? Cara untuk mendapat hidayat tidak betul. Okey. Jadi dalam ayat ini Allah kata apa? Siapa yang bersungguh-sungguh, Allah bagi syarat, bersungguh-sungguh untuk mencari hidayat kami, redha kami, pasti sesungguhnya kami akan bagi hidayat. Makna apa tu? Semua yang tak dapat hidayat itu apa sebab? Apa punca? Yang masih hidup dalam dosa berpuluh tahun, sampai dah ketua, sampai umur dekat 100 tahun, tak dapat hidayat juga. Masjid pergi, kadang-kadang tazkirah dengar, tapi tak berlaku perubahan. Apa sebab? Jawapan berpandukan ayat ni. Tak bersungguh-sungguh. Tak bersungguh-sungguh, sambil lewat. Ada masa free, okey. Tak ada masa free, dia tak pergi. Maka orang ni belajarlah 20 tahun pun dia tak akan berubah apa-apa. Allah bagi syarat. Kita kalau nak dunia, saya nak buat contohlah analogi. Kita nak cari dunia,
Santai-santai je. Kadang-kadang pergi kerja, kadang-kadang tak pergi, kadang-kadang pergi awal, kadang-kadang pergi lewat. Dapat tak dunia? Dapat tak? Dapat. Dapat. Boleh bagi contoh. Orang main-main dengan untuk cari rezeki, dia main-main je. Kadang-kadang pergi, kadang-kadang tak. Kadang-kadang buat kerja, kadang-kadang tak. Tapi dapat juga. Ada contoh. Ha? Tapi masa dia pergi tu, dia bersungguh-sungguh kan? Kadang-kadang dia pergi tapi main-mainkan. Orang nak datang beli pun dia buat tak tahu je. Dia takkan dapat lah. Itu untuk dapat dunia. Nak dapat dunia pun kena sungguh-sungguh. Kita kalau anak kita pergi sekolah main-mainkan, sekejap pergi, sekejap tak pergi. Boleh tak masuk universiti? Tak boleh. Nak dapat dunia pun kena sungguh-sungguh. Ini nak dapat akhirat yang kekal abadi. Tak masuk akal kamu buat sambil lewa. Tak masuk akal kamu buat sambil secara part time. Tak masuk akal kamu buat hujung minggu saja. Tak masuk akal. Betul tak? Dunia setiap hari, pagi balik petang, yang hanya untuk 70 tahun. Tapi akhirat yang kekal abadi, hujung minggu, hujung bulan. Bila cuti, kalau tak cuti, dia yang bercuti. Kan? Okey. Kemudian Allah kata apa? Wa innallah lama'al muhsinin. Sesungguhnya Allah la ma'a, pasti. Dua juga harfu taukid. Satu inna, sesungguhnya Allah pasti bersama orang yang muhsinin. Bila Allah bersama orang muhsinin itu bertuah tak? Selamat tak? Bahagia tak? Kenapa kalau bersama Allah mesti bahagia? Saya nak tanyalah, kalau kita ada suami yang kaya, tapi Allah jauh daripada kita, dengan kita ada suami yang miskin, tak cukup makan, tapi Allah bersama kita, yang mana kita nak? Cakap benar, Allah tahu apa dalam hati kita. Ha? Yang mana? Tengok, nak juga dua-dua tu. Saya dah bagi tahu nak yang mana satu, ini pilihan lah. Tengok, itu saki baki cinta kan? Subhanallah. Boleh? Kita duduk dengan orang kaya macam mana pun tak akan bahagia. Buktinya, Asyah, isteri Firaun, ketua kerajaan yang bahkan mengaku Tuhan. Semua rakyat dia dengar dan patuh pada dia. Tapi Asyah tak pernah bahagia. Sebab apa? Allah tak bersamanya. Tapi bila Allah bersama dia, dia bahagia tak? Walaupun hilang segala dunia. Bahagia tak? Bahagia. Sebab tu doa dia beda. Doa Asyah isteri Firaun. Dia minta kembalikan dunia kepadanya, ataupun dia minta apa? Siapa ingat doa Asyah? Ini kelebihan kelas secara fizikal, saya boleh tanya direct. Apa doa Asyah? Tak, dalam bahasa Arab lah, sebab dia sebut dalam Quran kan. Bahasa Arab. Tengok kelemahan kita. Kadang-kadang kita tahu dah 20 tahun minta istana, tak boleh keluar ayat Quran. Why? Sebab kita rasa tak penting kan. Sedangkan Allah sebut tu doa Asyah dalam Al-Quran. Bila Allah sebut, bila Allah rakam, benda tu besar dan penting. Kita kena ambil perhatian dan mintalah doa tersebut, sebab Allah rakam dalam Al-Quran. Betul? Apa doanya? Kuat sikit. Rabbi tu bila hafal tu, sebab tak boleh. Tengok, kita diajarkan terlalu banyak doa dalam Al-Quran. Apa yang kita hafal dulu kini selama-lamanya, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Betul? Miskin tak kita? Miskin.
Kadang-kadang ustaz bagi doa macam-macam, bukan daripada Quran, bukan daripada hadis, kita hafal pula. Ini yang wahyu daripada Allah, yang daripada sunnah Nabi yang sahih, kita kadang-kadang tak kisah. Okey, Rabbi ibnili indaka baitan fil jannah. Tengok apa diminta tu. Doa tak perlu panjang, kadang-kadang doa setengah jam kan. Amin amin, sepatah pun dia tak faham. Rabbi, wahai Tuhanku, ibni, binakan, indaka, di sisi engkau. Rabbi ibni li, binakan untuk aku, indaka, di sisi engkau. Aku tak nak dah di sisi Fir'aun, sebab aku tak akan bahagia. Aku nak di sisi engkau. Apa dah? Baitan, istana, fil jannah. Subhanallah. Tengok bila hidayat masuk kat sini, dia tak nak dah dunia. Sebab dia tahu dunia ni sementara, dunia ni memenatkan, dunia akhirnya dia akan tinggal. Tapi dia nak bila iman masuk kat sini, dia jadi cerdik, jadi orang yang waras. Apa dia? Dia hanya minta benda yang kekal abadi. Orang yang asyik duk minta dunia ni, dia tak berapa waras. Kenapa nak minta benda yang tak kekal, yang memenatkan kita dan yang kita akan tinggalkan? Betul tak? Kemudian yang dia minta pertama, di sisi Allah. Itu yang paling penting. Lepas tu baru dia sebut syurga. Jadi antara syurga dengan dekat dengan Allah, yang mana kita nak? Dekat dengan Allah, walaupun tak dapat syurga. Oh, sebab mesti dapatlah nak tu. Tapi kita tahu tak, bila kita nak dekat dengan Allah di syurga, kita kena terpaksa berkorban, duduk di tempat yang kadang-kadang paling menderita. Tahu? Tahu kan? Ashabul Kahfi, dia nak duduk di sisi Allah. Apa yang dia buat kat dunia? Dia tinggal semua dunia, duduk kat gua. Sebab apa? Itu antara prasyarat untuk bersama Allah di syurga. Nabi Yunus, dia nak duduk dekat Allah di syurga. Apa berlaku pada dia? Duduk di mana? Bersedia tak untuk duduk dalam ikan paus? Bersedia tak? Kenapa tak bersedia? Kenapa tak bersedia? Kalau ditakdirkan, Allah takdirkan kita masuk dalam ikan paus, bersedia? Kalau dah berlaku, ustaz nak buat macam mana? Redha je lah. Itu ayat tak redha tu. Boleh? Jadi proses untuk berada bersama Allah di syurga, kadang-kadang kita terpaksa korbankan segala kesenangan hidup, segala nikmat. Betul? Okey. Jadi Allah kata, siapa yang bersungguh-sungguh untuk dapat hidayah, boleh kata wajib dapat. Siapa yang tak dapat, dia main-main. Percayalah. Siapa yang tak dapat, dah belajar lama tak dapat, percayalah dia main-main. Ustaz, jangan bersangka buruk pada saya. Allah yang cakap. Allah yang cakap. Kemudian Allah kata, Allah sesungguhnya akan bersama orang yang muhsinin. Siapa muhsinin? Macam mana tu yang berbuat baik? Macam mana? Boleh bagi contoh tak? Dia muhsin daripada berkata ihsan. Bila sebut muhsin ni mesti ada dua unsur, barulah jadi muhsinin. Pertama, dia ihsan kepada Tuhan ketika beribadat. Ihsan kepada Tuhan ketika beribadat. Macam mana? Siapa tahu? Bukan. Kuat sikit Tak, apa maksud ihsan kepada Allah ataupun ihsan kepada Allah ketika beribadat? Yang mana satu? Tak, ihsan yang paling tinggi ialah Nabi kata an ta'budallah ka'annaka tarahu.
Bila engkau menyembah Allah, seolah kamu nampak Allah, seolah. Itu ihsan paling tinggi. Kalau tak mampu rasa kamu nampak Allah, maka yakinlah Allah nampak kamu. Itu kurang sikit. Okey. Boleh, mana apa tu? Bila kita beribadat, kita rasa nampak Allah. Apa jadinya ibadat kita? Kita khayal tak? Kita nak solat sekejap ke nak solat lama? Nak baca 3 kuku, nak baca Al-Baqarah? Nabi baca surah apa bila solat malam? Nabi ada ihsan. Bila Nabi solat, Nabi rasa macam dia nampak Allah. Kesannya apa? Nabi baca surah apa? Al-Baqarah dalam satu rakaat. Kemudian Ali Imran, kemudian An-Nisa dalam satu rakaat. Itu ihsan. Macam mana boleh lama sampai bengkak kaki dan seronok? Sebab ya Allah, kalau orang yang paling baik, paling kaya, paling warak, paling suci duduk bersama kita, kita rasa bahagia tak? Makna dia sayang pada kita, dia suka, sebab tu dia bersama kita. Bila dia suka, kita seronok, maka kita akan lebih lama beribadat dengan dia. Itu tanda ihsan. Tapi kalau solat surah yang sama daripada dulu, kini dan ada ihsan tak? Nak hafal surah baru supaya solat lebih lama pun tak bersemangat. Ada ihsan tak? Ada? Tak ada. Ya? Niat dah berapa lama dah? Bila niat lama tak buat, itu bukan niat, itu hanya lintasan. Okey. Dia niat ni mesti ada keazaman dan mesti ada usaha. Okey. Yang kedua, ihsan kepada makhluk. Kalau ada dua ni, barulah dipanggil muhsinin. Ihsan kepada makhluk macam mana? Buat baik kepada orang. Dan kemuncaknya apa? Kemuncak berbuat baik pada orang. Tak ada lagi tinggi. Itu okeylah, tapi lagi tinggi lagi. Tak, kalau orang tak buat zalim pada kita, kita pun tak buat zalim. Itu bukan ihsan, itu biasa. Orang buat baik pada kita, kita balas kebaikan. Itu biasa, itu dipanggil balas budi. Ihsan yang paling tinggi ialah orang buat jahat, kita buat baik. Nabi orang baling batu kat Taif kan? Jahat tak? Orang buat jahat tak pada Nabi? Nabi buat apa? Doa. Tu muhsin. Kita kalau orang maki kita, kita kata apa? Kita bagi tak duit ke, bonus ke? Bagi tak? Tak. Kita paling-paling kurang kita bagi apa? Buat yang sama kan? Ataupun lagi teruk kan? Kalau dia kata kita bodoh, kita kata apa? Dia tak belajar langsung. Kita dah 10 tahun belajar, tiba-tiba dia kata kita bodoh. Kita kata apa pada dia? Dasar bodoh sombong, dah lah tak belajar, tak sedar diri. Aku dah 10 tahun. Langsung tak ada ihsan. Orang tu lebih baik pada kita. Orang tu kata kita bodoh sebab dia jahil. Okey, betul tak? Kita yang berilmu, yang sepatut ada ihsan, tiba-tiba sama dengan dia. Maknanya kita lebih teruklah sebab kita ada ilmu. Boleh? Okey. Ada dua unsur untuk menjadi muhsin. Betul? Okey. Sekarang kita ada tak sifat muhsinin? Tadi sedap je terjemah. Muhsinin ialah yang berbuat baik. Sedap je terjemah. Sebenarnya kita masih jauh. Okey? Boleh? Jadi insya-Allah saya sebut benda ni sebagai mukadimah supaya apa? Supaya jangan kita buang masa. Jangan kita buang umur kita. Kadang-kadang tempat kita duduk dah cantik, tapi sebab tidak ikhlas, sebab tidak ada kesungguhan, kita tak berubah apa-apa. Kita tengok tak berapa ramai yang belajar, akhlak dia sama. Kadang-kadang pergi Mekah, pergi umrah, akhlak sama, mulut tetap al-laza, kan? Kenapa?
Jadi betulkan niat dan tekad keazaman, aku datang untuk cari hidayat, cari redha Allah. InsyaAllah. Okey? Jadi hari ini kita akan sambung kelas tadabbur surah Al-An'am. Ayat 46, insyaAllah. 44. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Falamma nasu. Sebelum kita masuk ayat 44, kita kena tengok ayat sebelum tu sebab dia berkait ah. Cuba tengok daripada ayat 43. Ayat 43 Allah kata apa? Boleh baca terjemahan dia? Okey, sebelum tu ayat 42. Dan demi sesungguhnya kami telah utuskan rasul-rasul kepada umat-umat yang dahulu daripadamu, lalu mereka mendustakannya. Okey. Allah beritahu, kami telah utuskan para rasul kepada umat-umat terdahulu. Dan hasilnya apa? Mereka mendustakan. Apa yang Allah nak beritahu? Apa yang Allah nak beritahu ialah akhirnya ikut sunnatullah. Bila diutuskan rasul dan mereka mendustakan, Allah turunkan azab sebagai peringatan setelah Allah sampaikan peringatan. Jadi Allah begitu kami utuskan rasul. Lepas tu mereka tak dengar dan kami turunkan azab, kami tak zalim. Sebab rasul dah diutuskan. Dakwah telah sampai. Nampak tak? Allah tak pernah mengazabkan sesuatu kaum yang tak pernah diutuskan rasul kepada mereka. Okey, ayat 43. Okey. Bila mereka mendustakan ayat kami, rasul kami, kami turunkan azab. Supaya apa? Supaya mereka kembali. La'allahum yatadarra'un. Supaya mereka kembali bertobat. Jadi tujuan azab Allah baik ke tak baik? Baik. Allah rahmat kepada manusia. Kemudian ayat 43 Allah kata, alangkah baiknya kalau dengan azab yang kami timpa pada mereka, mereka sedar, mereka muhasabah, mereka kembali. Tetapi mereka tetap tidak bertobat sebab hati mereka keras. Ini penyakit paling bahaya. Penyakit paling bahaya ialah hati keras. COVID-19 tak bahaya. Tak bahaya. Betul tak? Saya nak tanya, kalau orang mati dalam sebab ditimpa COVID-19 tapi dia beriman, dia jaga solat, dia tutup aurat, dengan orang yang mati sihat walafiat, jauh daripada COVID-19 tapi dia tak solat, antara dua yang mati ni yang mana musibah besar? Yang tak solat. Tapi kalau tanya orang ramai, yang mana paling dia takut? COVID-19 ke hati keras 20? Tengok sebab apa? Sebab dia tak tadabbur Al-Quran. Allah tak pernah sebut pun penyakit-penyakit ini musibah besar, bukan. Bahkan Allah beritahu musibah satu benda yang positif untuk manusia kembali kepada Allah. Okey, lepas tu? Dan syaitan pula memperelokkan pada pandangan mereka apa yang mereka telah lakukan. Makna apa tu? Bila Allah utuskan rasul, mereka mendustakan, Allah pun turunkan azab supaya mereka kembali. Tapi mereka tak kembali sebab hati keras. Dan mereka terus dengan perbuatan mereka, dan mereka rasa perbuatan mereka yang kufur kepada Allah adalah benar. Siapa main peranan? Syaitan. Yang kamu buat ni dah betul. Cuma baik sikit tambah sikit. Yang kamu buat ni jangan ubah. Dah betul. Sebab tu akhirnya dia tak berubah. Betul? Termasuklah orang yang suka buat benda bid'ah kan. Dia tak akan sedar. Sebab syaitan dah hiaskan. Benda ni bukan salah. Kan ibadat, baca Quran. Tapi bila tak sama dengan cara Nabi, sebenarnya salah lah. Okey, ayat seterusnya.
Okey, ini ayatnya. Falamma, maka lamma, tatkala, nasu, mereka lupa. Mereka ni siapa? Ni yang kufur kepada Allah, menolak dakwah Rasul. Walaupun telah datang peringatan pada mereka, hati mereka tetap keras walaupun dah ada peringatan. Maka tatkala mereka lupa kepada apa? Peringatan. Apa peringatan apa ni? Peringatan apa? Peringatan yang sebelum ni? Musibah. Betul. Betul tak? Ramai manusia tak perasan musibah tu Allah nak ingatkan dia. Betul? Dahsyat tu dia jadi pada contohlah macam berlaku tsunami kat Aceh. Orang Malaysia kata apa? Tu orang Aceh jahat sangat, banyak khurafat, banyak syirik. Macam dia tu baik sangat kan? Dia kalau Allah nak turunkan azab, kalau berdasarkan dosa, syirik dan kufur, Allah tak turun kat Aceh, Allah turun kat saya tak kata. Okey. Maka tatkala mereka lupa ni mereka lupa peringatan iaitu azab. Mereka tak rasa itu sebagai satu peringatan. Sama lah dengan COVID-19. Tak ramai yang rasa itu peringatan Allah. Betul? Buktinya apa? Tak ramai berubah pun. Sejak kita ditimpa COVID-19 kan, dah lebih kurang berapa? 2 tahun. Nampak tak perubahan ketara dalam masyarakat kita? Daripada ramai tak pakai tudung, ramai pakai tudung. Daripada ramai anak derhaka, jadi ramai anak baik. Ramai yang tak pergi kelas agama, sekarang jadi ramai. Nampak tak perubahan ketara hasil peringatan Allah melalui COVID-19? Nampak tak? Tak, yang kita nampak apa? Solat jarak. Ya? Tunggu je bila nak tak berubah. Inilah Allah nak bagi tahu ni. Manakala mereka lupa, tetap tidak berubah. Dan juga lupa di sini maksud bukan lupa macam kita lupa kunci, tak. Lupa di sini ialah meninggalkan perintah Allah. Kalau kita terlupa, salah tak dalam agama? Tak salah. Sebab tu kita lalu baca doa apa? Wahai Tuhan kami, jangan engkau menghukum kami sekiranya kami terlupa ataupun tersilap. Cuba baca doa tu dalam bahasa Arab. Saya dah terjemah dah. Rabbana la tu'akhizna. Rabbana la tu'akhizna in nasina au akhta'na. Ni surah apa ni? Al-Baqarah ayat? Jawapan yang paling sama ayat terakhir. Ayat terakhir. Okey. Maka tatkala mereka lupa, ma zukiru, apa yang mereka diperingatkan, bihi, dengannya. Tengok, subhanallah. Kalau kita tak ada buat ayat ni, kita rasa semakin takut dengan peringatan Allah. Bila Allah turun musibah, mereka tetap keras hati dan mereka tak berubah. Apa Allah buat pada mereka? Logiknya apa? Mula hantar Rasul, dah sampaikan dakwah, tapi mereka mendustakan. Step kedua, Allah turun peringatan supaya mereka kembali, tapi mereka tetap kufur. Hati mereka keras. Okey? Maka bila mereka tetap lupa dan tetap kufur, logiknya seterusnya, step yang seterusnya apa dia? Allah turunkan azab yang lagi dahsyat, bahkan Allah binasakan terus mereka, hapuskan mereka. Betul? Tapi dengar apa yang Allah buat pada mereka ni. Fatahna, kami fatahna buka
alaihim, ke atas mereka, abwab, pintu-pintu, kulli, setiap, syai'in, sesuatu. Pintu apa ni? Pintu apa? Ha? Pintu? Apa dia tu? Pintu kebaikan, pintu apa? Ha? Nikmat. Nikmat apa ni? Tengok kita, kalau kita belajar bahasa Arab, pintu-pintu setiap syai'in. Syai'in ni kalau kita belajar bahasa Arab, dia adalah nakirah, tidak ada alif lam, kan? Apa beza antara perkataan ada alif lam dengan tak ada alif lam? Ha? Kalau ada alif lam spesifik, kan? Sesuatu itu. Tapi kalau tak ada alif lam, syai'in makna apa saja pintu kebaikan, nikmat, rezeki, harta, pangkat, kesihatan, semua kami buka dan mereka dapat. Setelah mereka apa? Setelah mereka beriman ke? Setelah mereka kufur dan lupa peringatan. Pelik tak? Kita kalau orang tu jahat, lepas dah bagi peringatan tak dengar, kita bagi hadiah ke bagi penampar? Kan anak kita degil, kita bagi peringatan, tak dengar lagi, bagi rotan, tak dengar lagi. Lepas tu last kali kita buat apa? Kita bagi tak motor? Bagi tak telefon? Ha? Mungkin kita halau keluar, tapi Tuhan tak. Lagi kamu degil, lagi aku bagi yang kamu nak. Lagi aku bagi segala nikmat dunia. Semua pintu-pintu. Tengok bahasa Al-Quran. Bukan satu pintu. Kamu nak projek, dapat. Kamu nak anak, dapat. Kamu nak anak berjaya, dapat. Kamu nak bisnes lagi besar, dapat. Kamu nak buat rumah di Putrajaya, dapat. Kamu nak melancur satu dunia, dapat. Silakan. Takut tak? Dan bila Allah kata kami buka, bila Allah kata kami buka, bila Allah kata kami buka segala pintu-pintu nikmat, setelah mereka lupa peringatan. Maknanya sebelum tu, masa peringatan turun, Allah buka tak pintu nikmat pada mereka? Ha? Kenapa buka pula? Kerana Allah kata bila mereka lupa, kami baru buka. Makna sebelum ni mereka susah, mereka miskin, mereka sakit. Tapi bila mereka lupa, okey, jalan. Pergi. Jadi bila kita dapat susah tu, kemudian kita dapat kesenangan, kita ni duk rasa yang sebenarnya, oh Allah bagi kita nikmat, sebenarnya bukan nikmat. Bukan. Itulah Quran. Quran ni adalah syifa. Quran penawar. Ia akan menyembuhkan penyakit. Semua penyakit. Dan penyakit paling bahaya ialah penyakit hati. Penyakit hati beda. Dalam ayat ni Allah nak rawat penyakit. Bila seseorang dapat nikmat, dapat rezeki, dapat sihat, dia rasa dia betul, dia rasa dia baik. Salah. Oh, ramai tak? Betul tak? Tak payahlah tanya orang di luar. Saya nak tanya yang dalam kelas ni. Ha? Itu baru mulut cakap. Jadi kita, Allah bagi nikmat tapi kita solat, okeylah. Jadi ayat ni tak ada kaitan dengan kita. Ini tadabbur, inilah tadabbur. Cuba bayangkan kalau kita terjemah, baca terjemah, kita syok sendiri kan? Ini tak ada kaitan dengan aku. Sebab itulah orang beriman, walaupun dia solat, bila dia dapat nikmat, dia kena gembira ke dia kena berhati-hati? Sekarang kamu solat,
Cuba bayangkan kalau Allah bagi naikkan lagi pangkat, dapat lagi bisnes, agak-agak berubah tak hati. Berapa ramai yang semakin kaya, semakin dapat kuasa, berubah. Betul? Dulu okey, bila dah kuasa ni semua jadi halal. Tak ada kaitan dengan yang hidup ataupun yang mati. Kan? Dulu semua okey sebelum dapat kuasa. Bila dapat kuasa, khianat kawan. Betul? Dulu solat. Ustaz, contoh macam dapat rumah besar, mewah kan? Ya. Time untuk Allah memang kurang. Oh, Sibuk dengan rumah. ada pengalaman lah. Okay. Alhamdulillah. Sibuk dengan rumah dengan Okey, sebab itulah Nabi sebut dalam satu hadis yang biasa kita dengar. Nabi kata apa? Ajabal li amril mu'min. Aku rasa kagum dengan orang beriman. Kan? Pernah dengar? Apa yang Nabi kagum sangat orang beriman ni? Sebab dia kaya? Sebab dia kuasa? Tak. Nabi kagum dengan orang beriman ialah kana kullu amrihi khair. Semua urusan orang beriman adalah baik. Semua urusan tak terkecuali. Kemudian Nabi huraikan. Dia urusan orang beriman, urusan manusia ada dua keadaan je. Pertama, bila dia dapat nikmat. Bila dia dapat nikmat, Nabi kata, apa yang orang beriman baik ni? Bukan sebab dapat nikmat. Bila dia dapat nikmat, dia bersyukur dengan nikmat. Maka Nabi kata, syukur itu adalah baik untuknya, bukan nikmat. Nikmat bukan kebaikan. Buktinya, berapa ramai dengan nikmat dia sesat. Tak. Yang baik ialah bila dia dapat nikmat, dia merendah diri, dia tak sombong, dia gunakan nikmat untuk semakin taat pada Allah. Jadi yang baik bukan nikmat tapi syukur tu. Jangan salah faham. Contohlah, saya dapat kereta kan. Dan saya gunakan kereta saya untuk pergi masjid, untuk pergi kelas. Antara dua nikmat. Nikmat kereta dengan nikmat saya guna kereta untuk kebaikan. Yang mana nikmat paling besar? Boleh faham? Tapi yang mana kita rasa bangga? Masa pergi masjid ke masa dalam kereta? Itu cakap tak serupa bikin. Lepas tu bila selisih dengan kancil, potong kita pula. Kita rasa apa? Rendah diri ke ataupun sombong? Betul? Okey. Kemudian dia orang beriman, Allah buka juga, tapi bukan buka pintu nikmat. Kalau kita beriman, Allah tak buka pintu nikmat yang semakin banyak. Tapi Allah buka pintu apa? Keberkatan. Betul, tepat. Surah apa? Ayat apa? Surah apa? Kita nak pelajar kita, bila saya tanya, terus boleh jawab, walaupun salah. Surah Al-A'raf, ayat 96. Cuba buka. 96, kalau tak silap saya. Betul kan? Okey. Allah kata apa? Sesungguhnya, jikalau sesungguhnya ahli penduduk mana-mana negeri beriman dan bertakwa kepada Allah, la fatahna. Sama Allah guna fatahna, tapi fatahna apa? Barakat. Maknanya yang nikmat bukan abwabi kulli syai'. Yang nikmat ialah berkat. Kadang-kadang kita ada sikit tapi reda dengan sedikit. Oh, itu berkat tu. Kadang-kadang kita ada banyak tapi tak reda, sentiasa tamak, itu musibah. Betul? Kita sekarang antara tamak harta dengan tamak pahala, yang mana? Yang mana ada dalam diri kita? Bagus. Bagus tu bukan makna betul. Tak, bagus mengaku. Mengaku kesilapan kita. Berapa ramai yang tamak pahala kan? Bila solat, baca muka surat, Quran satu muka surat, rasa tak puas. Tamak lagi, nak lagi. Bila berzikir 10 tak puas, nak
berzikir lagi. Bila selawat 10 kali rasa tak puas, tamak lagi, nak 20. Itu berkat. Umurnya berkat kan? Macam Imam Nawawi, umur dia masa dia mati 46 tahun sahaja. Tapi berkat tak umur dia? Apa dia? Dia dah mati tapi pahala dia menjana pahala dengan ilmu yang ditinggalkan. Berkat. Berapa ramai yang banyak harta bila mati satu pahala tak jalan pada dia dalam kubur. Okey. Kemudian Allah kata apa? Kemuncaknya apa? Hatta sehingga iza apabila farihu mereka gembira. Farihu mereka gembira. Jadi Allah nak mencela ni. Mencela sebab apa? Satu, dia lupa, dia tak ambil peringatan, hati dia keras. Kemudian celaan yang kedua, Allah buka pintu. Ini celaan ni sebenarnya. Sebab Nabi sebut dalam satu hadis, iza ra'aitallaha yu'ti al-'abda minad dunya ma yuhibbu wa huwa muqimun ala ma'asihi fa innama huwa istidraj. Maksudnya Nabi kata, bila kamu lihat Allah bagi dunia kepada seseorang yang dia suka, yang dia cinta, semua yang dia nak, semua Allah bagi. Nak rumah bagi, nak naik pangkat nak bagi, nak kuasa semua, menang pilihan raya. Allah bagi semua. Sedangkan dia berada di atas maksiat, dia buat dosa. Maka Nabi kata dia sedang diistidraj oleh Allah. Apa makna istidraj? Istidraj ni proses memperlahankan supaya dia semakin banyak buat dosa, semakin jauh, menakutkan. Tapi orang dapat harta, dia rasa apa? Nikmat. Inilah kelebihan usaha saya. Kan? Boleh? Jadi bila mereka gembira, gembira yang mana ni? Tak boleh ke kita dapat harta kita gembira? Salah ke? Tak salah. Tapi di sini Allah mencela. Gembira ni Allah cela, iaitu gembira sombong. Sombong sebab apa? Sombong sebab apa? Sebab ni nikmat semakin bertambah. Kemudian farihu bima utu, dengan apa yang mereka diberi. Tengok ayat Al-Quran. Mereka gembira dengan apa? Allah kata apa? Dengan apa yang Tengok bahasa Al-Quran. Utu, dengan apa yang mereka diberi, bukan yang mereka dapat. Siapa yang bagi? Jadi kalau kita orang beriman, jangan bangga. Allah sengaja beri. Bukan makna kamu baik. Dan bukan sebab usaha kamu, Allah saja bagi. Maka akhaznahum, kami apa? Seksa mereka ataupun azab mereka baghtatan. Baghtatan apa dia? Secara tiba-tiba ataupun secara mengejut. Faizahum, maka dia terjemah apa? Tiba-tiba ke apabila? Ketika itu mereka mublisun, orang-orang yang putus asa. Putus asa daripada apa? Putus asa dari nikmat Allah, dan putus asa daripada bertobat. Makna pintu taubat dah tertutup, tak boleh buat apa dah. Mublisun daripada perkataan ablasa. Jadi ablasa dia putus asa.
Dan daripada perkataan inilah dinamakan iblis. Iblis daripada ablasa. Kenapa iblis dinamakan iblis? Sebab bila dia enggan tunduk sujud kepada Adam, maka dia jadi orang kafir dan Allah melaknat dia. Kan? Kemudian dia minta Allah panjangkan umur untuk menyesatkan manusia sampai bila? Ila yaumi yub'atsun, sampai hari dibangkitkan, bukan sampai hari kiamat. Beza tak hari kiamat dengan hari dibangkitkan? Punyalah jahat iblis. Dan Allah laknat dia, akhirnya Allah tutup pintu taubat. Maka dia pun berputus asa, lalu dinamakan iblis. Okey. Kalau maknanya dia minta daripada hari dibangkitkan, maknanya masa kita dalam kubur tu pun dia mesti boleh kacau lagi. Kalau ikut ayat tu ya, ila yaumi yub'atsun. Kita kena ikut apa yang Allah sebut dalam Quran. Caranya macam mana, wallahu a'lam. Okey. Dia tak kata ila yaumil qiyamah, ila yaumi yub'atsun, sehingga hari mereka semua dibangkitkan. Punyalah tamak iblis untuk menyesatkan manusia. Okey, boleh. Jadi kenapa bila mereka degil juga, lupa peringatan, Allah semakin bagi nikmat sebab istidraj. Allah nak mereka semakin banyak dosa, semakin jauh. Okey? Dan bila dia mereka seronok, tengah-tengah seronok dengan nikmat, Allah binasakan mereka secara baghtatan. Soalannya, kenapa Allah binasa secara mengejut? Kenapa Allah binasa secara mengejut? Boleh tak Allah binasakan mereka secara tak mengejutlah? Apa dia? Kenapa dia azab secara mengejut? Ya, apa dia? Kuat sikit. Yalah, kenapa? Kenapa dia azab ketika mereka tak bersedia? Supaya mereka lagi rasa azabnya. Berbeza tak dia azab tengah-tengah seronok ni dengan anak, dengan isteri, melancong pula, dengan dia azab ketika dia sakit, ketika dia ingat nak mati? Berbeza tak? Berbeza. Jadi kadang-kadang bentuk azab tu bukan sakit, tapi Allah tarik nikmat tengah-tengah berseronok, itu pun azab. Baru je kaya, baru je buka 10 cawangan, tengok-tengok mati. Besok akan diisytiharkan keputusan pilihan raya, dia pun mati. Dah ready nak jadi ketua menteri kan? Okey. Saya nak bagi contoh dalam Quran. Ada tak contoh dalam Quran orang yang kufur kepada Allah setelah datang peringatan, kemudian Allah bagi peringatan, dia tak sedar, maka Allah bagi dia semakin kaya, semakin senang. Tiba-tiba Allah binasakan dia secara mengejut, dan mereka, orang ni berputus asa. Ada contoh? Kalau pernah khatam Quran mesti tahu contoh kisah apa tu. Segala pintu kekayaan Allah bagi pada dia. Firaun tak terkena dengan kaya, Firaun terkena dengan kuasa, zalim dan mengaku Tuhan. Haman tak terkena dengan kaya, Haman menteri kepada Firaun. Qarun. Kau orang Melayu lupa tak harta Qarun? Jangan lupa tu. Jangan lupa harta Qarun. Dia pergi cara harta Qarun. Salah tu, sebab itu hak Qarun. Okey, cuba buka ayat 76. Surah Al-Qasas. Tak ada jam ke? 11. Ada. Okey, Allah kata apa? Inna, sesungguhnya Qarun
kana min qaumi Musa, adalah daripada kaum Nabi Musa. Makna kaum Nabi Musa, kaum apa? Bani Israel. Bani Israel mulia tak? Mulia Bani Israel sebab apa? Sebab kerajaan ke? Sebab kekayaan ke? Sebab sebab kebanyakan mereka menjadi Nabi. Jadi mulia bangsa bukan sebab kaya, bukan sebab memerintah dunia, sebab menjadi Rasul ataupun sebab berilmu. Okey, lepas tu fabagha alaihim, lalu Qarun melampau zalim kepada kaum Musa. Melampau ni apa mana? Sombong. Sebab okey, lepas tu Allah kata apa? Subhanallah. Lepas mereka melampau, Allah kata apa? Wa atainahu, kami beri kepadanya minal kunuz. Kunuz ni plural kepada kanzun. Kanzun, harta, gedung harta. Kami beri kepada Qarun, kami beri setelah dia kufur, setelah dia melampau. Dan harta yang Allah bagi pula, Allah kata apa? Ma inna mafatihahu, yang kunci gedungnya. Allah bukan, sebenarnya Allah nak cerita pasal harta, tapi cara Allah nak cerita banyaknya harta Qarun, Allah cerita pasal kunci. Faham tak? Tengok bahasa Al-Quran. Saya nak beritahu kereta saya mewah kan. Saya kata, harga tayar kereta saya 10,000. Apa maksud tu? Kereta? Saya nak cerita rumah saya kan. Tapi saya tak kata harga rumah saya. Saya kata tombol pintu rumah saya adalah lebih kurang 10,000. Tombol je. Sebenarnya saya nak cerita apa tu? Kalau dia tak faham tu, makna dia tak mengaji bahasa. Jadi Allah nak cerita banyaknya harta Qarun, Allah cerita pasal kunci je. Apa dia? Latanu'u, kunci gedung harta Qarun dipikul oleh Usbah. Usbah ni kumpulan lelaki antara 3 hingga 9 orang. Kemudian 3 hingga 9 orang yang kuat perkasa. Untuk apa ni? 9-10 orang kuat perkasa hanya untuk bawa kunci. Mana kunci dia besar mana? Kunci gedung harta Qarun besar mana? Kalau besar ni takkanlah 10 orang nak bawa kan? Jadi Allah nak begitu, kalau kunci dia besar dan berat, gedung dia mungkin beratus kali ganda daripada kuncinya. Kunci rumah kita berapa orang bawa? Jadi tak payah bangga lah. Tak payah bangga rumah besar. Kunci berapa orang bawa? Saya bawa ustaz, itu pun kadang-kadang hilang. Kereta harga 2 juta. Kunci berapa orang bawa kunci? Tak payah bangga. Kalau kamu bangga, kamu lebih kurang Qarun. Okey, lepas tu? Lepas tu? Orang beriman. Tengok. Ini nilai orang beriman. Bila tengok orang kaya, sedikit pun tak dengki, sedikit pun tak tamak, sedikit pun tak cemburu. Sebab orang beriman, wal akhiratu khairun wa abqa. Yang aku dapat ni kekal, yang kamu hebat macam mana, lepas tu tinggal. Apa nak dibanggakan? Jadi mindset orang beriman di akhirat. Sebab tu orang beriman nasihat pada Qarun apa dia? La tafrah. Jangan seronok ni. Jangan seronok. Kenapa? Innallah, Allah tak suka dengan orang yang seronok dan sombong. Kadang-kadang kita sombong, caranya apa? Tak nak berkawan dengan orang miskin, sombong. Kan? Kadang-kadang tak nak duduk sebelah orang miskin. Kadang-kadang jumpa orang miskin tak nak senyum, tak nak bagi salah, sombong. Jangan. Allah benci kepada orang yang sombong. Okey. Saya nak tanya. Qarun ni zaman siapa? Zaman siapa? Musa. Qarun dengan Musa siapa lebih mulia? Nabi Musa. Tapi Allah bagi harta yang banyak, yang begitu melimpah ruah kepada Musa ke kepada Qarun? Qarun. Apa yang Allah bagi pada Musa? Apa yang Allah bagi pada Musa? Tak, dari segi harta.
Ada istana? Bahkan Musa hidup, bahasa kita macam pelarian kan. Ada jadi isu pula. Kan dia asyik diburu oleh Firaun, betul tak? Duduk dalam ketakutan. Sekejap pergi sana, sekejap pergi sini kan. Diburu. Dia adalah Nabi. Yang Qarun ni ialah kufur kepada Allah. Allah bagi nikmat melimpah, ruah harta. Apa maksud tu? Logik akalnya Allah bagi harta melimpah kepada Musa. Betul tak? Allah bagi susahkan hidup Qarun. Kenapa? Ambil pengajaran. Ambil pengajaran. Jangan bangga dengan harta. Kalau kamu bangga dengan harta, dengan kekayaan, adakah kamu lebih baik pada Musa? Sebab itulah bila Qarun seronok dengan harta dia, Allah buat apa? Allah benamkan dia dengan harta sekali dalam tanah secara baghtatan. Nampak? Okey. Itulah tadabbur. Kita rasa tak Allah sedang menegur kita? Itulah tadabbur. Jadi bila kita dapat harta, dapat duit seronok, berhati-hati. Berhati-hati. Kita ada penyakit. Sebab apa? Penyakit apa tu? Penyakit bahaya, iaitu kita seronok dengan dunia yang sementara. Dan bila kita buat ibadat, kita tak seronok macam dapat dunia. Sedangkan ibadat dapat pahala, dan pahala tu kekal abadi. Betul? Contohlah saya nak bagi analogikan. Kita dapat bila bisnes dapat untung, katalah satu hari 10,000 kan. Dengan kita malam tu dapat bangun tahajud, solat witir 3 rakaat aja. Antara dua keadaan yang mana kita seronok? Cakap benar. Kak, yang mana? Semalam kita seronok dapat untung 10,000 satu hari. Dan malam tu kita solat tahajud 3 rakaat. Yang mana kita seronok? Ya? Bagus. Kak bercakap benar, walaupun sebenar salah. Betul, itulah keadaan kita. Itulah penyakit. Macam mana kita boleh seronok dengan 10,000 yang kita akan tinggal bila-bila masa, mungkin besok jadi hak orang, dan yang 3 rakaat tu kekal akan membantu kita dalam kubur dan akhirat. Kita tak seronok macam tu, kita lebih cinta ke dunia daripada akhirat. Sebab itulah bila Nabi Umar Ibn Khattab masuk rumah Nabi, Umar menangis kan? Pernah dengar kisah kan? Umar menangis. Bila Nabi tanya, "Ma yubkika Umar?" Apa sebab kamu menangis ni? Tahu tak sebab apa Umar menangis? Sebab Nabi tengok Umar tengok rumah Rasulullah, kekasih Allah. Orang yang nombor satu yang paling Allah cintai. Tiba-tiba rumah sempit, kecil, tak ada perabot, tak ada sofa. Ada bekas tempat Nabi tidur daripada kulit binatang. Bukan tilam yang harga berapa yang boleh urut badan tu. Daripada kulit binatang. Dan bila Nabi bangun, berbekas kat belakang. Umar menangis. Umar kata, macam mana aku tak menangis? Aku tengok orang yang paling Allah sayang, dan engkau ni korbankan semua kehidupan kamu, kerihatan, kebahagiaan untuk Allah. Tapi ini yang Allah bagi pada kamu. Sedangkan Raja Rom, Raja Parsi, yang menentang Allah 24 jam, Allah bagi istana mewah. Macam mana aku tak menangis? Betul kan? Cara Umar berfikir logik tak? Orang beriman, kerja untuk Allah, dapat gaji besar lah. Ini yang menentang dapat gaji besar, yang beriman, yang bekerja untuk Allah, dapat rumah kecil. Apa jawapan Nabi? Siapa tahu? Nabi kata, "Ama yurdika ya Umar, anna lahumud dunya walana al-akhirah." Umar, kamu tak reda ke? Kamu tak reda ke? Bagi mereka, Rom ke Parsi, orang kafir, bagi mereka dunia, sampai dunia je, full stop. Lepas tu mereka akan diazab selama-lama.
dan walana bagi kita, bagi kami ni akhirat yang kekal selama-lama. Kamu tak reda lagi ke Umar? Oh, Umar kata, ya sekarang aku reda. Baru aku faham. Sebenar orang beriman, Allah nak bagi yang jauh lebih baik daripada yang Allah bagi pada orang kafir. Apa dia? Yang kekal, yang tak pernah dilihat oleh mata, yang tak pernah didengar oleh telinga, yang tak pernah terlintas di kepala. Dan bila pergi duduk dalam syurga, tak pernah buat kerja, tak ada ibadat. Seronok je. Oh, macam tu. Okey, sekarang aku faham. Boleh faham? Kita kalau masuk rumah ustaz kan, perabot tak ada, kipas tak ada, aircon tak ada. Kita kata apa pada ustaz? Jom kita kumpul dana untuk bantu ustaz. Tengok cara kita berfikir kan. Betul tak? Pak ustaz apa pula 2 kali 5? Kan? Kalau nak bantu baguslah, sebab saya pun dah lama. Betul. Maknanya, macam mana saya nak tanya, macam mana Nabi boleh duduk dalam rumah sempit, kecil, Nabi nak solat, Aisyah dekat depan, betul tak? Tapi boleh solat lama. Kenapa? Macam mana Nabi boleh duduk lama? Kipas pun tak ada, boleh berdiri lama. Macam mana tu? 23 tahun. Macam mana? Saya nak tanya. Kita kalau solat malam, kipas tak pasang, aircon tak pasang, agak-agak sempat berapa rakaat? 2. Itu pun 3 cool je. Kadang-kadang kita tengah solat kan, anak kita tutup kipas, kita dah lari tak khusyuk. Ya Allah, budak ni. Kenapa Nabi boleh duduk lama, solat lama, dalam keadaan kipas tak ada, aircon tak ada? Bila air pun tak ada, bila nak kencing berak, keluar pergi padang pasir tu. Kenapa Nabi boleh seronok dengan keadaan macam tu? Sebab kepala Nabi duduk di akhirat. Bila kepala duduk dekat sana, langsung dia akan rasa penat. Tapi kita, matlamat kita nak senang sekarang, maka susah sikit je kita menjerit. Aircon rosak, kita beki on the spot ke seminggu baru beki? Telefon tak ada lain, terus beki ke ataupun tunggu sebelah? Lantak kamulah, aku nak fokus pada tadabbur Al-Quran. Boleh? Tak ada kan? Saya bagi analogi. Orang bila nak panjat gunung kan, ada sini yang suka panjat gunung. Tak apalah, kalau tak beritahu pun Allah tahu. Orang nak panjat gunung, kadang-kadang kos dia ribu-ribu. Kadang-kadang, memang pikul beg kan. Sebab nak duduk kat sana bukan pergi 1 jam. Kadang-kadang tidur berkemah. Kipas tak ada. Aircon lagi tak ada. Nak panjat pula kadang-kadang berjam. Dah lah duit habis banyak. Kemudian nak berjalan, nak panjat berjam-jam. Kemudian panas. Kemudian duduk dalam kemah. Tapi kenapa dia jadi seronok panjat gunung tu? Kepala dia apa dia? Kepala dia duduk kat mana? Bukan duit kena keluar, bukan berjalan susah, bukan kena panjat. Kepala dia duduk atas bukit, ialah seronoknya dapat tengok pemandangan. Jadi bila mindset dia duduk kat sana, semua penat, letih, dia tak rasa apa-apa. Begitulah Nabi dan para sahabat. Kepala dalam surga ni langsung tak nampak. Kita yang susah nak beribadat, sebab kepala kita duduk kat dunia kan. Lepas tu bila imam baca, kalau solat tarawih, imam baca panjang dengan imam baca pendek, kita pilih yang mana? Sebab kepala kita apa dia? Kalau kepala kita duduk di akhirat, kita cari imam yang paling panjang. Kalau habis pukul 2 pun lagi seronok. Kenapa? Sebab kita tak akan rasa penat, tak akan rasa jemu, seronok bila dapat faham ayat Allah dibaca. Boleh? Okey ya? Dah habis masa ke? Sepatutnya habis berapa? 11. Sekarang? 11.15. Ada 15 minit lagi. Kita kalau kelas agama kena tepat waktu kan? Tapi kalau makan pernah tak tepatkan waktu? Makan setengah jam je. Bila setengah jam, on the spot berhenti ada? Tak ada kan? Itulah kelebihan kita. Okey, faquti'a.
Lepas tu faquti'a. Lalu quti'a apa dia? Quti'ah daripada qata'ah, dipotong. Dipotong ni makna dibinasakan. Dibinasakan. Dabiru. Dabiru daripada dubur. Apa makna dubur? Ha? Tak, dubur dalam bahasa Arab tak sama dengan dubur bahasa Melayu. Salah satu salah satu jenayah orang Melayu ialah dia ambil bahasa orang kemudian dia tukar makna. Dubur dalam bahasa Arab makna dia belakang ataupun hujung. Tapi bila diambil oleh orang Melayu, dubur makna apa? Punggung kan? Sebenarnya salah. Nabi kata apa? Nabi pesan pada Muaz bin Jabal, la tada'anna an taqra'a fi duburi kulli salatin. Wahai Muaz, jangan kamu tinggal setiap kali dubur salat. Makna setiap kali hujung salat fardu. Zikir, Allahumma a'inna ala zikrika wa syukrika. Dubur tu makna hujung ataupun belakang. Okey. Lalu dibinasakan hujung. Hujung apa? Dia terjemah apa tu? Dia terjemah apa? Ha? Ha? Hujung ataupun akhirlah. Kaum allazina yang zalamu, mereka zalim. Walhamdulillah, dan segala pujian bagi Allah. Siapa Allah? Rabbil Alamin. Apa makna Rabb? Rabb mesti ada 3 unsur barulah dipanggil Rabb. Pertama, Al-Khaliq, pencipta. Yang kedua, Al-Malik, pemilik. Dia cipta dan dia miliki. Yang ketiga, Al-Mudabbir, yang pengurus. Bila ada 3, barulah menepati makna Rabb. Ada orang cipta tapi dia tak miliki, dia bukan Rabb. Ada orang mencipta, dia miliki tapi dia tak boleh mengurus, orang lain kena urus, dia bukan Rabb. Sebab tu Allah cipta langit. Siapa pemilik langit? Allah. Dan siapa yang menguruskan langit? Allah. Kita ni, Allah mencipta kita. Tapi pemilik kita siapa? Allah. Buktinya apa? Allah nak mati kita bila-bila masa boleh. Kita tak boleh tahan sebab kita milik dia. Yang ketiga, siapa yang menguruskan kita? Suami ke bos kita? Allah. Betul? Sebab tu bila kita pensan, suami kita buat apa? Telefon ambulan, dia tak buat apa-apa. Okey. Apa maksud ni? Bila kaum ni kufur kepada Allah dan diberi peringatan, tapi hati mereka tetap keras, maka Allah buat apa? Step seterusnya, Allah bagi segala nikmat, dan sehingga mereka dah seronok, enjoy sangat. Ketika itu Allah binasakan mereka. Dan lepas tu Allah kata apa? Allah binasakan pula sehingga akhir kaum, mana semua sekali, total. Sebagaimana umat-umat dahulu, umat Nabi Nuh kan, berapa ramai yang kufur yang binasa? Berapa ramai? Semua sekali. Itu makna dabiru al-qaum, sampai ke orang yang terakhir. Bahkan anak Nabi Nuh pun habis. Kaum Nabi Lut kan, isteri dia pun habis. Sebab apa? Allah bagi tahu, sebab dia zalim. Allah zalim tak? Tak. Allah dah, ayat sebelum ni Allah dah beritahu apa? Allah utuskan Rasul. Yang kedua, bila mereka degil, Allah bagi peringatan, tapi degil lagi. Maka inilah akibat. Ini sunnatullah, ketetapan Allah yang mesti berlaku, pengajaran untuk kita. Jangan kufur pada Allah. Kalau kufur, Allah bagi peringatan, cepat-cepat patah balik. Berapa ramai masyarakat kita kan kufur, tak beriman, tak faham Al-Quran. Allah bagi peringatan dengan COVID, tapi tak ingat juga. Lepas ni lah agak-agak Allah buat apa?
Mungkin Allah tarik, angkat semua COVID-19, Allah bagi semua berjalan dengan baik, bahkan lebih baik daripada sebelum PKP. Itu tanda apa tu? Boleh menakutkan. Jadi jangan seronok sangat bila COVID hilang. Kadang-kadang dengan COVID itu, ramai dengan, ada jugalah dengan sebab ada COVID itu mereka balik kepada Allah, kan? Berapa ramai yang ikut kelas tadabbur ketika COVID-19? Kalau tak ada COVID-19 mungkin tak ramai ikut, kan? Jadi COVID-19 adalah satu proses untuk kembalikan manusia kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Okey, tengok kenapa Allah kata Allah binasa semua kaum. Tiba-tiba last kali Allah kata apa? Alhamdulillah. Hai. Kita kalau kaum tu kena binasa, kita sebut alhamdulillah ke kita sebut apa? Tengok. Kita tak ikut sunnah Nabi. Kaum binasa, Allah kata alhamdulillah, kita innalillahi wa inna. Semua innalillah, kan? Kenapa? Bila sebut alhamdulillah makna apa? Puji ke cela? Puji. Apa yang patut dipuji bila kaum tu dibinasakan? Yalah, kenapa kita puji Allah? Allah binasakan kaum tu. Kenapa kena puji bila tak ada orang macam tu? Sebab bila dengan kewujudan mereka, mereka akan semakin berlaku tak kerusakan. Semakin ramai tak akan disesatkan oleh mereka. Bersyukurlah. Bersyukurlah. Satu. Yang kedua, dengan mereka dibinasakan dan Allah rakam kisah mereka dalam Al-Quran, kita dapat tak pengajaran? Alhamdulillah. Boleh faham? Okey, cukup Ayat satu lagi tu panjang. Sekarang ada masa berapa minit lagi? Kita bagi peluang untuk soal jawab. Ustaz, macam mana kita nak tahu kalau kita betul bersyukur bila cakap apa? Selain bersyukur dengan dekat, macam mana kita nak tahu apa yang kita cakap di sini kat sekali lagi? Okey. Syukur mesti ada 3 unsur. Pertama, syukur dengan hati. Yang kedua, syukur dengan lidah. Yang ketiga, syukur dengan anggota badan. Bila cukup 3 ni, barulah kita orang yang bersyukur. Okey, Allah contohlah. Kita dapat kereta, kan? Macam mana kita nak bersyukur dengan nikmat kereta ni? Pertama, syukur dengan hati. Macam mana syukur dengan hati? Dia lawan syukur, kufur. Kalau tak syukur, kufur je. Tak ada yang ketiga. Macam mana? Tak, dengan hati, dengan hati. Bukan. Ya? Tak bangga macam mana? Okey, syukur dengan hati macam ni. Iaitu kita yakin 100% nikmat kereta ni adalah daripada Allah, bukan daripada usaha kita. Jangan ada sikit pun 0.001% dia dah tak bersyukur dah. Memang Allah bagi, tapi ada juga usahaku, tak bersyukur. Sebab kalau kita dapat nikmat, kita yakin dapat nikmat dengan usaha, ramai tak orang usaha tak dapat macam kita? Itu ramai tak? Kadang-kadang orang usaha lebih daripada kita tapi tak dapat macam kita. Itu menunjukkan dapat, bukan sebab usaha, sebab Allah nak bagi, sebab Allah nak uji kita. Sebab tu syukur dengan hati, kena yakin 100% semua nikmat yang aku dapat daripada Allah. Sihat. Saya tanya, Kak makan apa ni sihat sampai umur 60? Makan apa?
Apa dia? Okay, next. Kak, umur berapa? 53. Oh. Kak, umur 53 sihat boleh naik tangga. Kak makan apa ni? Tak bersyukur. Tak bersyukur. Allah bagi saya sihat. Nampak tak? Memanglah. Dia kenapa kita susah nak cakap? Sebab Quran tak ada dalam kepala kita. Kita mulut baca tapi tak faham apa yang Allah cakap. Sebab itulah kita tahu tak punca pemilik kebun dalam surah Al-Kahfi. Kenapa Allah hancurkan kebun dia? Kenapa? Sebab dia tak syukur dalam hati. Dia rasa apa? Ini adalah usahaku, hancur. Berbangga, bila dia berbangga usaha dia mana? Dia tak kata ini daripada Allah. Ana aksaru minka malan. Aku lebih banyak harta. Habis. Maknanya dia nak bagi tahu sebab aku rajin, sebab aku berusaha. Habis. Allah hancurkan. Memanglah, tanya siapa-siapa aja. Kenapa anak Kak berjaya? Itulah anak saya sekolah tapi saya macam saya juga sekolah. Tak bersyukur. Kenapa anak Kak 5 orang berjaya? Saya dulu memang guru besar sekolah. Tak bersyukur. Berapa ramai yang guru besar sekolah, semua anak pergi dah. Kan? Nak jawab apa? Semua ni Allah bagi kepada saya untuk Allah uji saya. Saya tak ada kelebihan apa-apa pun. Saya nak tanya, kalau anak kita berjaya, ada jaminan tak ahli syurga? Lepas tu nak syok apa? Apa nak syok kan? Umar yang dijamin ahli syurga pun masih tak yakin. Anak kita baru berjaya lulus universiti, nak bangga dah. Nampak tak penyakit perasan? Betul tak? Kalau saya tanya Kak, macam mana anak Kak berjaya 5 orang ni? Kak buat macam mana? Cuba berlakon sikit jawab. Ini jawapan ikut skema yang baru ni. Nampak? Itu betul. Tanyalah siapa-siapa. Kadang-kadang kita tanya orang yang dah belajar 20 tahun, jawapannya mesti balik pada dia. Kenapa? Tak, okey, sekarang yang kita buat tu betul ke salah? Betul ke salah? Kalau kita, apa yang kita buat dah betul, pedulikan apa orang cakap. Bila kita nak pedulikan apa orang cakap, kita dah tak ikhlas. Akhirnya kita akan jadi hamba orang. Apa orang kata baik, yang tu kita cakap. Akhirnya kita dibentuk, diarahkan oleh orang. Betul tak? Aku kalau cakap ini daripada Allah, orang kata apa, tak apalah, cakap macam orang ramai. Akhirnya kita hamba orang lah, bercakap kerana orang, untuk orang kata. Nampak tak? Okey. Okey kan? Okey, itu baru bersyukur dengan hati. Bersyukur dengan lidah sama dengan hati. Katalah orang tanya. Tadi dalam hati sahaja. Sekarang dengan lidah orang tanya, macam mana Kak boleh kaya sampai jawatan sekarang? Semua daripada Allah. Saya usaha tapi bukan kerana usaha saya. Berapa ramai yang usaha Allah tak bagi, kan? Nabi Sulaiman dapat kerajaan bukan sebab usaha dia, sebab dia mewarisi daripada bapa dia. Jadi Allah bagi ni sebab Allah nak uji saya. Semoga saya lulus dalam ujian, kan? Dengan mulut. Sebab itulah kata Nabi Sulaiman, bila Allah bagi banyak nikmat pada Nabi Sulaiman, dia bersyukur dengan hati. Kita tahulah macam tadilah. Apa syukur Nabi Sulaiman dengan lidahnya? Macam mana? Siapa ingat? Siapa ingat? Surah An-Naml ayat 40. Haza min fadli Rabbi. Jelas. Ini semua min fadli Rabbi, daripada anugerah Tuhan aku, bukan daripada kelebihan aku.
Besar tak nikmat Nabi Sulaiman? Kerajaan lagi? Kuasa lagi? Allah jadikan semua makhluk tentera dia, jin, semut boleh bercakap, betul tak? Ada tak kerajaan sekarang jin jadi tentera dia? Dia jadi ketua dia adalah. Ada tak kerajaan sekarang yang semut cakap dia faham? Tak ada. Jadi yang Allah bagi pada Nabi Sulaiman, kamu tak ada apa nak bangga. Ini hasil usaha saya. Saya campaign si Adam. Apa ni? Nabi Sulaiman kata, "Haza min fadli Rabbi." Ini anugerah Tuhan aku. Dan lepas tu lagi clear apa dah? Liyabluwani, untuk Allah menguji aku. Ya Allah, seorang Nabi pun sedar dia sedang diuji oleh Allah dengan nikmat tu. Apa Allah nak tengok? Ashkur, sama ada aku sebagai bersyukur dengan nikmat ni, am akfur, ataupun aku kufur dengan nikmat ni. Dengan nikmat semakin banyak, aku bangga gagal. Hafal ayat ni. Hafal ayat ni. Pernah tak orang tanya, "Kak, rumah besar ni macam mana?" Pernah kita jawab, "Haza min fadli Rabbi." Pernah jawab? Tak pernah. Tapi ayat tu kita lalu baca kan? Sebab tak tadabbur. Jumpa ayat 40 surah An-Naml. Surah Semut. Orang Melayu susah nak jumpa ayat ni sebab dia bukan berada dalam surah Yasin. Ya? Dia okey macam ni. Nabi ajar kita bila kita dapat nikmat kena sebut alhamdulillah, jangan ada sambungan lagi. Alhamdulillah allazi bi ni'matihi tatimmus solihat. Sambungan, jangan alhamdulillah saja. Maksud dia apa dah? Segala puji bagi Allah yang dengan nikmat ini lagi sempurnalah kebaikan. Sambung. Itu sunnah Nabi. Sebab kadang-kadang kita kata, contohlah, orang saya ada tulis himpunan doa-doa, termasuklah doa tu. Bila dapat nikmat baca doa ni. Bila dapat musibah, saya kumpul dalam satu buku 72 doa dan zikir harian daripada sunnah Nabi SAW berdasarkan Quran dan hadis. Jadi saya tak payah tulis lah. Kalau saya tulis dapat satu, tapi kalau beli buku tu dapat 72 doa. Boleh beli melalui Shopee Ghulam online. Harga dia RM4.50, tapi dapat 72 doa. Bila dapat nikmat, alhamdulillah allazi bi ni'matihi tatimmus solihat. Bila musibah, alhamdulillah juga. Tapi ala kulli hal, segala puji bagi Allah dalam semua keadaan. Musibah pun Allah kena puji. Kenapa? Allah bagi musibah apa tujuan? Kena puji. Kita bila Allah bagi hantar Covid ni, banyak tak sebut alhamdulillah dengan Covid ni? Banyak. Hati pemerungut bila nak habis ni, kes semakin naik. Tak sebut alhamdulillah kan? Okey. Jumpa tak surah An-Naml? Ada dalam buku tu. Surah An-Naml ayat 40. Jumpa? Ada tak? Haza? Ikut saya. Haza min fadli Rabbi liyabluwani ashkur am akfur. Setakat tu je. Bila orang tanya je, kalau orang tak tanya jangan jawab pula. Orang boleh tanya, macam mana rumah kamu besar? Tiba-tiba haza min fadli Rabbi. Itu pun penyakit juga tu. Siapa ada buku yang saya tulis tu? Kita ada cetakan baru. Itu buku cetakan lama 66. Sekarang kita tambah jadi 72. Okey, ada syukur yang ketiga ialah dengan anggota badan. Iaitu kita guna mulut cakap benda yang baik, ya Allah redha je, zikir, baca Quran. Tangan kita guna untuk belek Quran, kan? Kalau buka channel TV pun orang perdana, kan? Untuk bagi sedekah pada orang, untuk bantu orang miskin. Kaki kita guna untuk pergi masjid, pergi kelas. Semua anggota badan kita guna untuk mentaati Allah. Itu syukur dengan anggota badan.
Jadi bila ada tiga-tiga barulah dipanggil bersyukur. Ha? Semua ibadat yang mentaati Allah kerana Allah adalah syukur. Ada orang solat duha, ha? Syukur secara umumnya syukur ialah mentaati Allah. Senang cerita. Cuma dalam tiga bentuk tadi. Syukur ialah mentaati Allah. Saya bagi contoh, ada orang solat duha tapi di luar dia buka aurat, dia tak bersyukur. Itu talbisu iblis. Sebab syukur taat kepada Allah. Solat duha hukum sunat ke wajib? Tutup aurat sunat ke wajib? Talbisu iblis. Dia buat yang sunat, tinggal yang wajib. Talbisu iblis. Ramai orang macam tu. Kadang-kadang solat malam package, kan? Lepas tu besok tengok drama berseri Korea, satu family, kan? Boleh ke? Boleh ke? Wal asri, demi masa, semua manusia rugi kecuali buat 4 benda, kan? Beriman, beramal soleh, berpesan dengan kebenaran dan sabar. Tengok drama Korea masuk yang mana? Beriman. Kelima khusrain lah, rugilah. Okey. Ada lagi soalan? Jelas lah syukur. Syukur secara umum taat pada Allah, tapi melalui 3 unsur, dengan hati, dengan lidah dan dengan anggota badan. Okey, masa dah habis ah. Tak ada apa, insya-Allah kita sambung minggu depan, insya-Allah. Kita tutup dengan membaca tasbih kafarah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. كتاب الله ترقى جنانه وتنى العظيم الأجر والغفران.